keterlaluan, ya, dan saya pun sebenarnya bilang sabar kerana pasti salah, ya, telah mengeluarkan kenyataan unprovoked, ya. Pasal ni Seputih dia duduk diam je, dia tak ada terlibat apa-apa pun dalam perbahasan, ya. Tiba-tiba Pasir Salak sebut Seputih ni is the only female MP with a cock, ya. So kita tahulah nama Seputih adalah Teresa Kok, tetapi apa yang dimaksudkan oleh Pasir Salak adalah jelas, ya. Ianya merupakan satu kenyataan yang biadab, yang tidak ada apa-apa sebab dikeluarkan tanpa apa-apa provokasi. Dan apabila saya bangun meminta Datuk Speaker untuk mengarahkan Pasir Salak untuk tarik balik kenyataan itu, malangnya Datuk Speaker dia nak tutup kes itu dengan mudah dengan mengatakan dia merujukkan kepada surname Seputih, ya. Sedangkan kita semua faham, ya, maksud kata-kata itu, ya. Dan oleh kerana keadaan telah menjadi begitu, saya merasakan saya terpaksa menegur Menteri ataupun Pasir Salak dengan jelas dan nyata bahawa kenyataannya adalah satu kenyataan yang biadab, dan saya menggelarnya sebagai menteri yang menggunakan bahasa yang sial, dan dia seorang menteri yang sial, ya, kerana dia tidak mahu menarik balik kenyataan itu. Dan ini mengikut peringatan saya, ianya bukan kali yang pertama. He's been getting away with all these stupid statements so many times, ya. Dah cukup lah, ya. So biarlah dia ada soalan, orang tanya soalan, proposer tanya soalan, dia tak jawab soalan very straightforward, ya. Tiba-tiba dia buat all these stupid statements yang bertujuan untuk menghina dan bersifat jatuhkan maruah, bersifat seksis, menghina wanita, dan sebagainya. So that's why I had to get up and let loose lah dengan saya punya kenyataan-kenyataan yang mungkinlah ada yang anggap keterlaluan, tetapi bagi saya amat tepatlah, kena pada diri, ya. So saya rasa itulah, ya, yang saya nak highlight. Dia cabar saya untuk mengeluarkan kenyataan yang sama di luar Dewan, lalu saya buat visi, ya. Bukan sekadar saya kata, saya buat visi, ya, mengatakan bahawa perangai, bahasa, kata-katanya, walaupun dengan berpakaian dengan bersongkok, kononnya Melayu, ya, tetapi perangai dan akhlak dan bahasa yang digunakan merupakan satu sikap yang langsung tidak berakhlak dan tidak melambang budaya orang Melayu. Okay? So saya sebut sekali lagi, bagi saya kata-kata dia layakkan dirinya untuk digelar sebagai seorang menteri yang sial, yang menggunakan bahasa yang sial, ya. Dalam bahasa Inggeris sial itu maknanya damn or curse, ya. Melampau lah, too much, ya. So itulah yang apa yang telah berlaku. Dia telah keluar untuk ajak saya bertumbuk di luar, tetapi saya takutkan saya kena masuk terjaga atas tuduhan membunuh atau cedera parah seorang ahli parlimen. Lalu saya mengambil nasihat yang diberikan oleh rakan saya, saudara yang berhormat Sepang, yang suruh saya duduk relax je lah, ya. Ada apa-apa soalan? Saya kesan soalan saya untuk kepentingan petani padi, straightforward. Saya tidak melencong soalan itu kepada diri dia dan sebagainya. Soalan saya straightforward, iaitu kepentingan petani padi. Jadi soalan saya tidak dijawab. Dia boleh keluar gitu. Sebelum dia keluar, dia melencong kepada Habis Putih dengan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak senonoh bagi saya. Tidak senonoh bagi saya sebagai seorang lelaki yang tua macam dia. Sepatutnya dia sebagai seorang ahli parlimen yang senior, yang berumur ni, seharusnya menunjukkan peribadi dan akhlak yang baik.
Jadi bagi saya ini sejarah lah, sejarah soalan tambahan tak dijawab, menteri keluar macam tu. Ini apa punya parlimen macam ni? Menteri boleh keluar tinggal dewan, kita tak jawab soalan. Jadi saya sangat kecewa. Sepatutnya beliau tidak layak lagi untuk masuk ke dalam parlimen kerana tak boleh menjalankan tugas sebagai menteri untuk menjawab pertanyaan kepada ahli parlimen. Sepatutnya speaker kena sekat dia daripada masuk ke dalam parlimen. Saya juga terkejut apabila di malam menteri tadi mencabar Shah Alam untuk keluar. Saya tak tahu maksud mencabar dia lah, tetapi dia kata berani keluar. Kemudian dia kena settlekan luar. Jadi akhirnya berlaku 3-4 minit selepas itu, saya dapati beliau masuk ke dalam dewan di kawasan Pembangkang dan mengajak, malah mengarah Shah Alam supaya keluar dan buat sign supaya keluar gaduh lah. Jadi ini becoming of a parliamentarian. What more, you are not that young. I'm sure he is 60 plus by now, almost 70. Jadi ada sesuatu yang amat memalukan. Apatah lagi untuk memberikan gambaran bahawa inilah yang ada dalam UMNO dan Barisan Nasional. Saya ingat eloklah Ketua WIP Barisan Nasional menasihati di parlimen mereka kerana ianya ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Ini bukanlah sesuatu yang you ada differences, tapi bertindak itu jaga dekorum lah, very embarrassing lah. Saya nak perbuatan secara lebih kurang 8 tahun dulu di Dewan Perdagangan Negeri, perbuatan yang sama. Lebih kurang 5 tahun dulu, perbuatan yang sama. Saya sedang berdebate, dia telah datang untuk saya. Kerana saya berada di luar Dewan, dia datang dan keep my risk. Dan saya membawa bicara dalam untuk bahagian tindakan selepas itu langsung tidak ada kebijakan. Ini perbuatan yang very unbecoming, no quality of a member of parliament. Saya harap pihak-pihak dewan akan mengambil perbuatan beliau mula dari Dewan Perdagangan Negeri di Perak masa dia menjadi adun. Sekarang ini kali keempat. Okay, any questions? No. So you won't tarik balik Xia lah. Mana si tarik balik isteri? Dia tarik balik, dia apologize, janji will be on good behavior for the rest of the session. Dia dah itu tarik balik. So you all before you I think what he said was yeah, no need to be sure. I don't know. We haven't discussed it. I don't think it's just a waste of parliamentary process. Public opinion. But you must report what he said. Yeah? Kalau tidak, kalau orang yang nampak tiba-tiba I marah dia, orang kata macam tak ada sebab dan sebagainya. But I think he went over the line. Dia tak ada. Kasturi. I think what Masih Salam is saying is that some women, especially women parliamentarians, even from UMNO Barisan Nasional, it was shocking that this time many UMNO MPs did not even look at their parliament. Many BN MPs just kept quiet when Masih Salam made this statement. It's very unparliamentary, and it's a shame the speaker didn't ask him to on the spot apologize and retract. Because the issue will not have dragged so long, we wouldn't even have to come here. But the fact is, time and time again, we have been victims of this kind of unparliamentary abuse in the Dewan Rakyat. Last year, I was called Pondan. The MP for Kota Kinabalu was called Apek Balik Oksan. Before that, 2014, Tony Paul was called Pondan also. We all know who these MPs are. No, but no strict action has been taken over them. So when the speaker does not take action and ask them to apologize and retract, it opens up the floodgates for other MPs to do the same. Time and time again, we've been subject to this. Can you imagine if anyone from the opposition had used this word? It would have been a riot in the parliament and it would have been thrown out of the Dewan. But why Masih Salam was allowed to continue to stand and insult us and justify that the language that he used was in reference to Reza Kok's surname? I think this is absurd. You know, and it's a mockery to parliament, it's a mockery to decorum, and this is, you know, this
my right. I think that is what I said. So you are not afraid of this legal position? This is my personal opinion. I think all of us are aware that what their present husband is like secara langsung. Rakyat di seluruh negara mereka untuk apa yang berlaku dalam sidang parlimen tadi. Bagi saya, kalau dia tak maaf dan menarik balik pernyataan dia, saya rasa Perdana Menteri harus terpencak dia dari jawatan Perdana Menteri. Dalam waktu itu saya memang tidak tahu. Kerana apa jawapannya bagi kawasan saya tak ada. So saya memang tidak kacau dia. Tapi dia pandang pada saya dan dia yang mampu semua juga saya nak umumkan besok di Parlimen, khususnya daripada blok Pembangkang akan berjalan daripada gate Parlimen 9.30 ke Bukit Aman. Kita akan menyerahkan satu memo atau memorandum dan usul meminta supaya Ketua Polis Negara mengarahkan PDRM supaya tidak harass ahli Parlimen seperti yang terjadi kepada Magor, Sempurna dan juga Tambun. Dan kita juga meminta supaya whistleblower, orang-orang ahli Parlimen yang membawa isu-isu rakyat ke Parlimen tidak dikenakan tindakan seperti Rodi Rafizi, tetapi orang yang mencuri, orang yang merompak, orang yang kita sebut dalam Parlimen tidak pun disiasat. So besok 9.30 pagi kita jemput semua media bersama-sama kita untuk berkhidmat. Terima kasih. Di sini ada dia, sedangkan kami ahli Parlimen Dewan Rakyat setakat jam 11.30 tadi kami telah mengumpulkan 44 tanda tangan daripada ahli Parlimen yang mana dalam surat bersama ini yang dituju kepada Perdana Menteri Malaysia berkenaan dengan tahanan polis terhadap 3 ahli Parlimen pada harapan menghalang mereka menjalankan tugas Dewan Rakyat dan seperti apa yang dipaparkan oleh Ibu Barat tadi. Yang ketiga-tiga ahli Parlimen yang menumpuk di pekat polis adalah Wadi Lok Singkok Seremban, Wadi Suraizah Hamadudin Sabang dan Wadi Fatin Chan Batu. Mereka ditahan sebelum dan selepas pengumuman mesin diadakan pada 19 November dan kami yang menandatangani surat ini berpendapat penahanan mereka oleh pihak polis adalah pencabulan terhadap kebebasan bersuara, kebebasan berhimpun dan kebebasan bergerak mereka seperti dijamin oleh perlembagaan persekutuan, pembinaan terhadap kedudukan dan tanggungjawab mereka sebagai ahli Parlimen. Dan di sini yang 44 ahli Parlimen yang menandatangani surat bersama ini menuntut supaya mereka dibebaskan dengan serta-merta tanpa syarat dan kami juga mendesak Badan Barisan Nasional menghentikan segala penggangguan dan pendakwaan sebagai pilihan terhadap wakil rakyat dan pemilih umat. So, we're going to distribute this joint petition letter. And we're going to fax to the PM's office and also hand deliver to Prime Minister's office. Okay, alright. The tree will be released today, right? So, is it over the next? There's no confirmation. As far as we know, that the tree will be released. We always extend the demand order and so on. But the thing that is such an empty, suddenly you can provide from your house and even take away your furniture, just like that. So there is no respect for the office of the Okay.